dia baru dibuat semula, digubal semula tahun 2003. Sebelum tu dah ada. Subsection 2, enakmen ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam warta. Jadi benda ni dia ikut proses undang-undang di Dewan Undangan Negeri. Bila sesuatu enakmen ni telah diluluskan, okey, untuk kuat kuasanya dia mestilah diwartakan. Dia ada keluar satu pengisytiharan pewartaan, barulah boleh dikuat kuasakan. Jadi tarikh tu dah ada tadi, macam mana saya sebut sebelum tadi inilah 8 Julai 2003. Okey, yang ketiganya, Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh menetapkan tarikh-tarikh yang berkaitan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan-peruntukan yang berlainan dalam enakmen ini. Okey, maksudnya dalam enakmen ini dia banyak peruntukan. Okey, section 1, section 2 apa semua tu boleh kuat kuasanya berbeza tarikh. Tapi yang lazimnya dia akan sama tarikh, kecuali jika dia ada apa-apa pindaan. Maksudnya ada pindaan ataupun penambahan yang baru, peruntukan-peruntukan yang baru, jadi peruntukan tersebut akan berkuat kuasa mengikut tarikh yang akan datang lah. Contohnya dalam enakmen ni di bawah peruntukan 122, kalau tak silap saya lah, sebab tak tengok kat sini. 122 bukan 122 tu enakmen yang lain. Okey, dalam Selangor ni saya tak ingat, tapi berkaitan dengan Akta Pentadbiran Agama Islam dan Wilayah Persekutuan, dia ada satu peruntukan berkaitan dengan mahkamah. Sebelum ni dalam peruntukan tahun yang asalnya dia tak ada peruntukan tersebut, tetapi pada tahun 2017 ataupun 2018 dia wujudkan satu peruntukan yang baru. Jadi kuat kuasa peruntukan tersebut bermula pada tahun 2018 dan dia tidak kebelakangan lah, dia akan berkuat kuasa yang bermula tarikh yang barulah. Okey, ini berkaitan dengan tarikh kuat kuasa lah. Okey, kita akan melihat pula Majlis Agama Islam Selangor, penubuhan majlis ini. Maka hendaklah suatu badan bernama Majlis Agama Islam Selangor untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Ini tujuan utama Majlis Agama Islam ni. Okey, jadi dia tujuan utama untuk membantu dan menasihati Sultan berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam lah. Kalau kita sebelum ni kita lihat, okey, SOP surau macam ni. Okey, bukan Sultan semata-mata yang buat SOP tersebut, tetapi dia ada penasihat-penasihatnya di bawah majlis ni. Bawah majlis ni. Dan siapa anggota majlis ni kita akan ikut satu persatu lah siapa anggota majlis, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, apabila seksyen ini berkuat kuasa, Majlis Agama Islam Selangor yang wujud sebelum permulaan kuat kuasa itu menurut enakmen terdahulu hendaklah disifatkan sebagai majlis yang disebut dalam subsection 1. Okey, macam saya sebut tadi lah, sebelum tahun 2003 ni memang dah ada dah peruntukan, memang dah ada dah Majlis Agama Islam. Jadi bila wujudnya enakmen baru ni, dibuat pindaan, digubal semula, majlis yang terdahulu ni masih ada. Dia masuk kepada majlis yang baru ni, dia kekal seperti biasa, jalan seperti biasa, cuma peruntukan undang-undang sahaja yang berbeza dan ada perubahan. Dia ada perubahan lah dari segi pentadbiran apa semua tu. Jadi dalam majlis terdahulu, undang-undang terdahulu masih diguna pakai, tetapi dia mengikut acuan yang baru. Jadi dia tak terbatas sepenuhnya lah. Okey, penubuhan majlis masih di bawah penubuhan majlis. Tiap-tiap hak, kuasa, kewajipan dan tanggungan yang sebelum bahagian ini bermula berkuat kuasa adalah terletak hak atau dipertanggungkan pada majlis terdahulu. Hendaklah apabila enakmen ini mula berkuat kuasa, terletak hak dan dipertanggungkan kepada majlis setakat yang hak, kuasa, kewajipan dan tanggungan itu tidak bertentangan dengan peruntukan-peruntukan ini. Okey, maksudnya selagi mana peruntukan-peruntukan yang terdahulu ni yang dah ada dimasukkan dalam enakmen yang baru ni, maksudnya yang dulu ni selagi tidak bertentangan dengan enakmen sekarang ni, dia masih berkuat kuasa. Majlis masih bertanggungjawab terhadap
perkara-perkara yang dahulu, selagi mana dia tidak bertentanganlah dengan peruntukan yang sekarang. Dan lazimnya tak akan ada pertentangan lah, tidak akan berlaku, sebab dia bila nak gubah tu pihak-pihak ni dah berbahas. Okey, contohnya kalau yang peruntukan enakmen terdahulu ni dia sebut tentang sesuatu perkara ni, bila nak pindah dalam perbahasan yang baru ni dia akan tanya kenapa perlu pindah, apa relevannya. Kita kena tengok benda tersebut lah dalam dalam DUN. Kita boleh rujuk kepada benda-benda tersebut, kenapa ada pindaan, apa semua tu dia akan direkodkan benda tersebut. Dan apabila berlaku, contohnya yang terdahulu ni memang tak boleh nak guna pakai dah lah kan, tak boleh nak guna pakai, so dia akan, maksudnya bila dah tak boleh guna pakai, memang benda tu akan dimansuhkan, digantikan dengan yang baru lah. Jadi dia tak akan ada pertentangan, sebab benda tersebut memang telah dimansuhkan. Sebab memang dah tak diguna pakai, so dia dimansuhkan. Sebagai contoh lah, dulu mahkamah syariah di bawah pentadbiran, dia bersama dengan pejabat kadi. Mahkamah syariah dia bersama dengan pejabat agama lah dulu tahun 90-an. Pejabat agama, mahkamah syariah ni satu institusi sahaja. Di situlah pejabat agama, di situlah mahkamah syariah. Jadi bila berlaku pemisahan, dia akan berlaku perubahan dalam enactment, dalam undang-undang. Jadi dipisahkan di antara pentadbiran agama dengan mahkamah syariah ni dua entiti yang berbeza. Sama juga yang kemudian ini, yang terkini sekarang ni dalam 3-4 tahun kebelakangan. Dulu dalam bawah pejabat agama, Jabatan Agama Islam, dia akan ada bahagian-bahagian tertentu. Okey. Antara salah satunya adalah bahagian pendakwaan, bahagian pengurusan, bahagian pendakwaan agama Islam. Okey. Tetapi 3 tahun atau 4 tahun yang lepas, bahagian pendakwaan ini telah diasingkan pentadbirannya daripada Jabatan Agama. Jadi dia akan berlaku perubahan dari segi pentadbiran apa semua itulah. Jadi di situ akan ada perubahan dari segi undang-undang. Okey, ini yang saya sebut sebelum ini. Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat, atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang mati, atau pemegang amanah mana-mana amanah. Okey, ini yang pentingnya, sebab saya banyak sebut bila wakaf ni pergi kepada majlis, sebab majlis boleh menjadi sebagai pemegang amanah bagi mana-mana wakaf. Wakaf ni sebenarnya dia sebagai satu amanah lah kepada satu pihak, untuk pihak tersebut mentadbirkan harta sebagaimana yang telah ditetapkan. Okey, sebab wakaf ada wakaf am, wakaf khas. Macam mana benda tu nak ditadbir. Jadi kalau kita serahkan kepada Majlis Agama Islam ni, jadi majlis ni dia boleh mentadbir benda tersebut secara jelaslah, sebab dia memang dah ada kemahiran tersebut. Jadi benda tersebut akan direkodkan dari segi undang-undang. Dan yang kelimanya, majlis hendaklah mempunyai apa-apa kuasa selanjutnya dan menjalankan apa-apa kewajipan yang diberikan kepadanya oleh enactment ini atau mana-mana enactment yang lain. Okey, ini berkaitan dengan kuasa, berkaitan dengan majlis. Saya sebut tadi enactment berkaitan dengan pentadbiran agama Islam ni. Jadi enactment pentadbiran agama Islam ni adalah enactment induk. Jadi majlis ada kuasa untuk menjalankan kewajipan apa-apa berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan. Jadi kalau berkaitan dengan pentadbiran dan kehakiman Islam, dia ada beberapa enactment yang berkaitan lah di bawah bidang kuasa majlis. Antaranya kita melihat berkaitan dengan enactment, kalau di mahkamah syariah dia ada beberapa enactment. Okey, enactment undang-undang keluarga Islam, enactment kesalahan jenayah Islam, enactment kesalahan jenayah syariah, enactment tata cara amal mahkamah syariah, enactment tata cara jenayah mahkamah syariah, enactment keterangan, enactment wakaf, enactment wasiat, dan ada beberapa enactment yang lain lagi yang memang boleh guna, majlis boleh guna. Tetapi kebanyakan bila melibatkan undang-undang ni, enactment ni, bahasanya mahkamah yang akan banyak menggunakan peruntukan undang-undang tersebut. Tetapi ada sebahagian-sebahagian itu dia di bawah Majlis Agama Islam. Okey, ini bawah seksyen 6 enactment pentadbiran ada disebut
Majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan. Okey, majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara yang berhubungan dengan agama Islam di dalam negeri Selangor, kecuali perkara-perkara hukum syarak dan yang berhubungan dengan pentadbiran keadilan, dan dalam semua perkara demikian adalah menjadi pihak berkuasa utama di dalam negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya. Maksudnya macam mana ni? Maksudnya tugas utama dia ni nasihat sultan, tapi pada masa yang sama berkaitan dengan hukum syarak, sebab dia dah ada pemisahan kita ni. Kita lihat dari segi pentadbiran kita pun, dari segi pentadbiran negara kita ada dari sisi perundangan, pentadbiran dan kehakiman ni. Okey, jadi di situ ada pemisahan. Dia majlis ni sebagai satu penasihat sultan, tetapi dari segi kehakiman dia tak boleh campur, sebab kehakiman ni diserahkan kepada mahkamah syariah sepenuhnya. Okey, dia tak boleh lah nak campur mahkamah syariah mesti buat macam ni, tak. Sebab dah ada peruntukan yang berkaitan, jadi berkaitan dengan pentadbiran mahkamah syariah ni, jadi majlis tak akan campur. Berkaitan dengan kehakiman dan perundangan, kehakiman terutamanya, kehakiman mahkamah syariah yang akan buat keputusan sepenuhnya. Dia maksudnya undang-undang, jadi majlis akan terlibat sama ada untuk mengubah undang-undang yang baru ataupun melihat, meneliti semula undang-undang tersebut, dan dia akan berkaitlah dengan semua agensi-agensi yang berkaitan. Jadi kelas undang-undang pula, kuliah undang-undang pula. Okey, keanggotaan majlis ni. Okey, yang ini section sebelah saya dah langkau sikit lah. Dia ada peruntukan yang lain tu, mungkin kita boleh tengok serba sedikit. Majlis hendaklah terdiri daripada anggota-anggota berikut. Okey, A, seorang pengerusi. B, seorang timbalan pengerusi. C, 5 orang anggota khas atas nama jawatan yang hendaklah terdiri daripada orang yang pada masa itu memegang jawatan berikut ini. Sebab tu saya kata anggota khas ni. Okey, bukan calang-calang lah, bukan kaling-kaling anggota dia ni, majlis ni. Okey, pengurusi dah ada, timbalan pengurusi pun dah ada. Okey, 5 anggota khas ni siapa? Setiausaha Kerajaan Negeri SUK. Inilah anggota pentadbiran tertinggi di dalam negeri SUK. Tak ada dah bawah, atas pada dia tu adalah Sultan dan MB je. Jadi SUK yang pertama. Yang keduanya penasihat undang-undang negeri. Yang ketiganya pegawai kewangan negeri. Yang keempatnya mufti. Dan yang kelimanya ketua polis negeri. Okey, ni yang khas ni mesti ada dalam keanggotaan Majlis Agama Islam. Mesti ada, wajib ada. Kalau tak ada, tak sah majlis tersebut. Bila dia kata hendaklah ni, dari segi istilah undang-undang ni, hendaklah tu, kita ada tuan majlis kita pun ada, dia boleh bantu saya kalau tak silap. Okey, bila sebut tentang hendaklah ni, nak tak nak, dia adalah mandiri, mesti, wajib kena ada. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada, tak sah benda tersebut. Bila sebut hendaklah, dalam istilah undang-undang ni, dia sama ada hendaklah ataupun harus. Bila hendaklah, dia mesti ada. 5 orang ni mesti ada. Dia tak boleh jawatan lain. Timbalan, tapi dia ada kecualian. Bawah ni nanti dia ada kecualiannya, pengecualiannya. Pengecualiannya. Kalau kata kita ada timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, okey, tak boleh timbalan. Mestilah Setiausaha SUK tersebut dilantik. Tapi kalau SUK tak boleh hadir dalam mesyuarat, dia boleh wakilkan. Tapi wakil tu tak boleh nak buat keputusan lah dalam mesyuarat. Tapi biasanya bila buat mesyuarat majlis ni, semua ni mesti ada. Dan mesyuarat majlis ni biasanya dia bukan selalu pun, kecuali ada urgent. Itu yang ni lah. Zaman-zaman Covid ni, bila nak buat SOP ni, biasanya memang banyaklah mesyuaratnya tu. Tapi saya tak terlibat dengan Selangor ni, tak tahulah. Saya tak terlibat bukan anggota majlis ni. Kita tak tahu prosedur dalam mesyuarat tu, kadang-kadang dia akan, bukan dia sekadar umum lah.
Okey, tidak lebih daripada 8 anggota lain, sekurang-kurangnya 5 daripada mereka hendaklah arif dalam hukum syarak. Okey, ini anggota umum lah, anggota awam. Siapa-siapa pun boleh dilantik. Kalau nak lantik haji suami ke Pak Abu pun boleh, tak ada masalah. Okey, ini yang saya kata pengecualiannya. Pengurusi, timbalan pengurusi dan anggota-anggota lain yang dilantik di bawah perenggan 1D hendaklah dilantik oleh Duli Yang Mulia Sultan atas nasihat Menteri Besar bagi apa-apa tempoh tidak melebihi 3 tahun sebagaimana ditentukan oleh Duli Yang Mulia Sultan. Okey, pelantikannya ni atas nasihat Menteri Besar, maksudnya pihak Menteri Besar dah memilih siapa yang akan dilantik. Okey, kemudian dia bagi nama tu kepada Sultan, Sultan setuju, maka akan diperkenankan dilantiklah bagi tempoh 3 tahun. Okey, seseorang anggota yang telah tempoh jawatannya telah tamat boleh dilantik semula. Maksudnya kontrak dia secara kontrak lah, lantikkan secara kontrak 3 tahun, selepas tamat tu boleh dilantik semula, tak jadi masalah. Okey, yang ni saya katakan pengecualian tadi. Jika pada bila masa orang yang memegang jawatan yang disebut dalam perenggan 1C tadi, SUK 1C 1 SUK kewangan, pegawai kewangan negeri, ketua polis dan yang lain-lain itulah selain pada mufti itu bukan orang Islam. Okey, kita kembali kepada jawatan nanti ini 1, 2, 3 dan 5. Andai kata SUK adalah seorang yang bukan Islam, maka timbalan SUK tersebutlah sekiranya dia beragama Islam boleh dilantik. Sebab SUK bukan Islam, jadi majlis ni majlis agama Islam, bukan Islam tak boleh terlibat lah. Jadi timbalan SUK itu hendaklah yang beragama Islam hendaklah dilantik sebagai 5 orang atas selama jawatan. Di sinilah dia bukan sebagai setiausaha kerajaan negeri, tetapi dia memang sebagai lantikan untuk setiausaha kerajaan negeri dalam majlis agama Islam. Sama juga dengan penasihat undang-undang negeri. Sekiranya penasihat undang-undang negeri tersebut bukan beragama Islam, jadi mungkin timbalan dia yang paling kanan akan dilantik sebagai inilah menggantikan pegawai yang asal. Okey, mufti sudah tentulah beragama Islam. Okey, tiap-tiap orang yang sebaik sebelum seksyen ini mula buka kuasa adalah pengurusi, timbalan pengurusi atau anggota yang dilantik bagi majlis terdahulu. Okey, ini yang saya sebut tadilah. Maksudnya majlis terdahulu ni dah ada, kemudian kita gubal undang-undang baru ni yang dulu masih berkekalan sehinggalah tamat tempoh yang telah diperuntukkan. Hendaklah tertakluk pada ini, masing-masing terus menjadi pengurusi, timbalan pengurusi atau anggota majlis sehingga tempoh pelantikannya tamat. Jadi dia masih berkuat kuasa sehingga tamat tempoh pelantikan. Okey, kemudian seksyen 14 ni penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam warta. Semua pelantikan dan pembatalan pelantikan di bawah seksyen 11, 12 dan 13 hendaklah disiarkan dalam warta. Maksudnya kena dihebahkan, bukan sekadar dalam ni saja. Warta ni maksudnya dia di peringkat Dewan Undangan Negeri, mesti diwartakan, diisytiharkan di peringkat Dewan Undangan Negeri. Okey, bukan semua jawatan dalam kerajaan negeri ini akan diwartakan. Hanya jawatan-jawatan tertentu saja akan diwartakan mengikut undang-undang. Ini kelebihanlah. Dia mesti diwartakan. Kalau tak warta, dia tidak sah jawatan tersebut. Okey, kalau nak tengok senarai ahli majlis, okey, pengurusi dia YAD Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz. YAD ni apa yang ni kerabat ni rasanya ni, yang amat apa ni, YAD ni. YAB kita tahu yang amat berhormat. YAD saya pun tak perasan pula tengok tu, pakai main copy paste masuk aja. Yang berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, dia sebagai SUK. Yang berhormat Datuk Salim bin Soib Hamid sebagai penasihat undang negeri. Yang berbahagia Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin ni tengok apa ni. Okay, kemudian
Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Anhar, ni Mufti Selangor sekarang. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Shah Zihan. Shah Zihan, dia pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Kemudian yang dihormati Datuk Arjunaidi bin Muhammad, yang ni Ketua Polis Selangor. Ini yang utama tadilah, yang utama. Okey, yang lain-lain lagi lantikan tersebut adalah, okey, kita tengok. Okey, ada Datuk Setia Haji Sahluddin bin Saidin, Prof Datuk Haji Mujaini bin Tarimin, Datin Paduka Nur Azlina binti Zakaria, Prof Madya Datin Paduka Saudah binti Sulaiman, Prof Madya Dr. Khadijah bin Muhammad Hambali, Prof Madya Dr. Yasmin Hanan. Memang banyak kita tak kenal, tapi yang seorang ni kita kenal kot. Prof Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, memang terkenal lah yang ni. Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Mughni. Okey, Tengku Seri Paduka Syah Bandar Tengku Datuk Ardi S. Fandiari. Yang ni kalau tak silap dia orang besar ni, orang besar. Ada di kalangan tu Datuk Muhammad Effendi bin Abdullah, Sahibul Faidillah. Ni Datuk Setia Haji Muhammad Tambis bin Abdul Wahid, bekas mantan Mufti Selangor sebelum ni. Tan Sri Datuk Hashim bin Meon, ni anggota-anggota lah. Dan Tan Sri Mazlan bin Mansur, anggota-anggota lantikan awam. Jadi pihak-pihak ni lah yang akan berbincang bila kita sebutkan berkaitan dengan nasihat-nasihat, SOP-SOP itu. Pihak-pihak ni lah akan berbincang berkaitan dengan SOP yang berkaitan ataupun apa-apa peraturan ataupun pentadbiran berkaitan dengan agama Islam ni. Pihak-pihak ni lah yang akan berbincang dan menasihati sultan. Jadi bukan semata-mata kalau sebelum ni kita marah Khairi lah apa semua ke, bukan semata-mata KKM sajalah. Jadi majlis ni dia adalah sebagai penasihat sultan, dia akan cuba dapatkan pandangan-pandangan lah. Cuma mungkin jadi kita kelirunya pihak kita ni apabila SOP ni tidak seragam. Jadi kita tak boleh nak jawab lah benda tu dari segi pihak yang sana buat keputusan. Itulah keputusan yang kita ada, kita kena terima sajalah. Macam mana pun, walaupun dah diumum oleh KKM menyatakan 1 April nanti boleh dah solat rapat-rapat, kita tak tahu pihak ni bincang macam mana. Kita tak tahu pihak ni macam mana. Dan kita doalah 1 April ni sama, semuanya sama keputusan. Tak ada lagi lah Perlis dah rapat, Kedah dah rapat, tiba-tiba Selangornya belum. Kita tak tahulah. Sebab bila perbincangan melibatkan pihak-pihak ni, kadang-kadang dia akan panggil bersama yang tak ada dalam ni untuk hadir bersama. Contohnya ketua pengarah kesihatan negeri Selangor dan minta hadir juga. Mungkin dari segi pihak-pihak yang lain yang berkaitan untuk hadir dan memberikan pandangan berkaitan dengan situasi semasa dalam Selangor ni, sama ada sesuai atau tidak untuk kita SOP ni diubah, boleh nak rapatkan ataupun ada syarat-syaratnya lagi ke apa ke. Benda ni pihak-pihak ni lah yang akan berbincang nanti. Okay, yang ni saya telah sebut tadi, elemen pentadbiran agama Islam adalah elemen ibu kepada pentadbiran undang-undang Islam di Selangor. Okey, jadi Majlis Agama Islam adalah penyelaras, agensi penyelaras bagi institusi agama Islam di Selangor. Jabatan Agama Islam, Baitul Mal, Zakat, Mahkamah Syariah, Jabatan Penawaan, Masjid, Pendidikan Islam dan lain-lain lagi lah. Jadi kalau kita lihat dalam elemen pentadbiran tadi tu, yang kalau siapa boleh tengok, daripada subsection 4 sehingga subsection berapa saya tak ingat tu, dia ada lebih kurang 39 section berkaitan dengan Majlis Agama Islam. Dalam elemen pentadbiran tersebut ada 39 section peruntukan berkaitan dengan Majlis Agama Islam. Tetapi untuk agensi-agensi lain macam Mufti,
untuk mahkamah syariah, untuk pendakwaan, dia hanya sikit je. Mufti pun ada dalam 10 macam tu. Mahkamah syariah ni dia lebih sikit sebab dia melibatkan dengan berkaitan dengan pelantikan hakim, apa semua, tata cara mahkamah syariah, bidang kuasa mahkamah syariah. Okey, kemudian ada dalam mufti tu macam mana nak pilih mufti, apa semua tu dia ada dalam tu lah. Cuma peruntukan sikit, tetapi berbanding dengan Majlis Agama Islam ni, peruntukan itu memang banyaklah. Jadi di situ kita lihat dia adalah satu agensi yang paling tinggi lah untuk pentadbiran agama Islam. Okey, itu sahaja. Mungkin ada soalan. Kan clear dah semua kau sekarang. Tujuh 31. Jadi rasanya setakat itu dahululah kita. Jadi ini berkaitan dengan majlis, tak sentuh lagi tadi yang ada permintaan untuk saya huraikan berkaitan dengan enakmen wakaf tu. Dan saya takut juga lah, tapi tak ada masalah. Kalau dah minta, kita cuba raikan lah. Lagi ada pula ustaz tak faham pula lah enakmen pentadbiran ni. Boleh cerita lagi lah dalam enakmen pentadbiran ni dia ada sebut pula tentang mufti, mahkamah syariah, masjid, masjid surau ni, dia ada lah. Nanti dia kata dia nak pula macam mana tu kita nak tahu. InsyaAllah kalau kata ni kita tengoklah ni bentuk enakmen ni, enakmen undang-undang Negeri Selangor. Dia bahagian dia Majlis